Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk memperingatkan sekalian bahawa malam nisfu Syaban belum habis lagi hingga solat subuh. Maka ketika kita sedang bersimbang-simbang ini, rajin-rajinlah menadahkan tangan, memohon Allah Subhanahu wa taala maghfirah, mengampunkan diri kita al-ahya dan juga yang telah kembali ke rahmatullah sebelum kita. Hadirin dan hadirat sekalian, sambil-sambil bolehlah kamu melihat skrin yang telah disiapkan ini dan juga dengarkan projek Ramadan untuk 2016 yang telah dilakarkan oleh Masjid Darul Makmur untuk sekalian anda. Berdasarkan ayat Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Hadirin dan hadirat sekalian, keluarga merupakan rukun ummah. Keluarga merupakan antara tiang-tiang ummah. Dari individu kita dapat melahirkan satu keluarga, dan dari keluarga kita dapat melahirkan satu kaum, dan daripada kaum kita dapat melahirkan satu ummah. Maka keluarga merupakan satu institusi yang sangat penting dan juga diberi kepentingan oleh agama kita sendiri. Maka berdasarkan ini, MUIS dan dengan panduan MUIS, masjid-masjid di Singapura melakarkan program-program untuk menyelarasikan program kita antara satu sama lain. Dan untuk tahun ini kita akan fokuskan sekali lagi berdasarkan ayat ini kepada institusi keluarga. Ini adalah program ataupun panduan yang diberikan oleh MUIS. Jom belajar agama, perkukuh keluarga dan sebarkan rahmah. Dan tiga ciri-ciri ini insya-Allah kamu akan melihat di dalam projek Ramadan keseluruhan. Tema masjid kita telah menetapkan manisnya Ramadan dengan takwa berdasarkan ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun, agar kita mendapat perolehi la'allakum tattaqun, bertakwa. Maka tiga ciri-ciri ini kita perlulah memelihara di dalam bulan Ramadan agar kita dapat meraihkan pahala ataupun faedah ayat tersebut, iaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala tegahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhkan diri dari perkara al-mustabihat, perkara-perkara yang samar-samar, yang kita tidak tahu sama ada dia halal ataupun haram. Ini adalah untuk kita sebagai panduan untuk memelihara hati kita ataupun memenuhinya dengan ketakwaan, insyaallah. Selama persiapan bulan Ramadan, ihya Ramadan dengan iman dan takwa. Maka setiap tahun, alhamdulillah sudah 2-3 tahun selepas nisfu Syaban, yaitu bermulai dari esok, bermulai dari hari Isnin, kerana esok adalah kuliah mufti seperti biasa.
kuliah tafsir mufti seperti biasa pada esok, dan bermulai daripada hari Isnin kita mulakan ceramah persiapan bulan Ramadan. Kalau yang tadi ramai-ramai bila nak masuk tu, mungkin hadirin dan hadirat sudah dapat kalam makmur, buklet makmur. Di dalamnya ada semua perinciannya, semua detail ada di dalam, waktu, masa, time, semua ada, dan tentang penceramah-penceramah. Dan barisan asatizah yang terkenal ini seperti Ustaz Nuzhan, Ustaz Ma'az, Ustaz Azmi Rabbani, mereka semua akan berada bersama kita untuk sepanjang 2 minggu, bermulai daripada hari Isnin ya, hingga hari sebelum Tarawih. Tahun ini Tarawih pertama adalah pada hari apa? Pada hari Ahad, hari Minggu ya. Jadi insya-Allah kita boleh expect crowd yang sama, jemaah ataupun lebih dari ini pada hari Ahad yang kita sedang menunggukan. Tambahan daripada ceramah-ceramah tahun lepas ataupun tahun-tahun lepas, tahun ini juga kita mengadakan 3 ceramah khas untuk muslimah di auditorium. Jadi mereka, ustazah-ustazah akan membentangkan dan membahaskan perkara-perkara yang khas buat muslimah, yang sesuai untuk muslimah sahaja. Maka kita mengadakannya di dalam auditorium. Pada masa yang sama selepas maghrib itu, muslimah akan ke atas ke auditorium untuk mendengar ceramah daripada ustazah, dan muslimin akan berada di sini. Untuk muslimin pun kita akan adakan ustaz untuk sampaikan ceramah, untuk mempersiapkan. This is like warm up, warm up untuk Ramadan kita. Dan di sini kuliah subuh, hari Sabtu merupakan hari yang special pada tahun ini kerana kita mengadakan 3 ceramah. Satu selepas sembahyang subuh, satu selepas sembahyang subuh oleh Ustaz Ahmad Dahri. Selepas itu akan disambung pula oleh Sahibus Samahah Mufti Dr. Fatris Bakaram, iaitu daripada 8.30 hingga pukul 10. Jadi jemaah yang datang untuk solat subuh bersama-sama pada hari Sabtu, terus kamu insya-Allah dapat jumpa, dapat bersama-sama dengan Dr. Anda Ustaz Ahmad Dahri, dan seterusnya Ustaz Fatris Bakaram. Maka pada tahun ini kelas beliau, kelas tafsir beliau pada hari Ahad di bulan Ramadan akan ditukarkan kepada kuliah duha pada hari Sabtu. Sekali lagi saya ulang, kuliah mufti pada setiap hari Ahad di dalam bulan Ramadan akan digantikan dengan kuliah duha daripada pukul 8.30 hingga pukul 10. Maka kelas tafsirnya akan berlangsung di bulan Ramadan. Seterusnya lepas sebelum tarawih, kalau kita lihat pada tahun-tahun lepas kita buat ceramah selepas solat tarawih. Jadi ramai yang sudah balik, ramai yang dah balik. Jadi untuk memberi peluang kepada yang balik cepat ataupun ada kerja, maka kita mengadakan ceramah pada jam 7.45, iaitu dalam setengah jam ataupun 45 minit sebelum azan Isyak. Dan ini juga pada setiap hari Sabtu. Maka Dr. Ustaz Luqman Ibrahim daripada Kelantan seperti kita kenal, dan juga asatizah lokal yang terkenal seperti Ustaz Sari Pirawi dan Ustaz Aizal Mustafa, mereka akan bersama kamu sebelum solat tarawih. Maka saya menggalakkan hadirin dan hadirat supaya datang cepatlah pada hari Sabtu untuk mendapatkan faedah daripada ceramah ini insya-Allah. Kuliah Fajar Ahad bulan Ramadan seperti biasa
Masjid Darul Makmur setiap hari Ahad ada kuliah fajar, dan di bulan Ramadan pun kita continue masih ada, insya-Allah. Tambahan pula, kita akan adakan klinik solat oleh yang berbahagia Ustaz Yusri Yubihi yang merupakan pengerusi ataupun CE Persatuan Ulama Singapura, Pergas. Ini buku beliau yang beliau sendiri mengarangnya, dan kita akan mengadakan klinik solat ini ataupun kajian buku Seindah Solat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada tarikh 13 Jun hingga 16. Waktunya sama 7.45 sebelum sembahyang tarawih. Jadi ajaklah kawan-kawan, teman-teman, rakan, keluarga untuk bersama-sama dapat faedah daripada kupasan beliau. InsyaAllah, kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala juga, kita akan jumpa Ustaz Umar Nur yang merupakan pengarang yang terkenal daripada Telaga Biru, untuk membentangkan pada kita 3 buku beliau, daripada 17 hingga 19 Jun. Kupasan pertama ialah mengenali Imam Syafi'i, ceramah agama, dan ikon Syabab merupakan bengkel. Yang pertama merupakan ceramah agama, yang kedua merupakan bengkel, 2 dan 3 merupakan bengkel. Bengkel ikon Syabab pada 18 Jun daripada pukul 2 hingga 4 petang itu merupakan khusus, yang adult, yang dewasa boleh hadir, tetapi ianya lebih kepada syabab ataupun youth kita, teenagers kita. Jadi galakkanlah anak-anak antum untuk bersama-sama di Darul Makmur untuk bertalaki kitab ini dengan Ustaz Umar Nur, insya-Allah. Saya ingin mengundang Ustaz Abdul Hakim yang merupakan pegawai dakwah kita yang baru. Beliau adalah keluaran daripada Jamiatul Azhar Syarif, daripada Azhar Mesir, daripada jurusan Usuluddin, takhasus Akidah wal Falsafah. Beliau baru saja bermula bertugas di Masjid Darul Makmur semenjak 2 minggu lepas. Maka saya beri peluang pada beliau untuk menampil ke depan untuk kenalkan diri beliau dan juga membentangkan slide-slide selepasnya. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ziauddin kerana telah memperkenalkan diri ana kepada antum semua. Dan insya-Allah ana akan teruskan dengan slide yang berikutnya, yakni memperkenalkan imam-imam hufaz kita di bulan Ramadan. Okey, kami mempunyai dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama adalah hufaz-hufaz daripada Singapura sendiri, seperti yang antum kenal, Al-Fadhil Al-Ustaz Hanafi, Al-Fadhil Al-Ustaz Ushairi Taha dan lain-lainnya. Okey, dan seterusnya kami mempunyai para hufaz undangan daripada Malaysia dan juga Qari Syekh Muhammad Al-Sayyid Ahmad Sharif daripada Mesir. InsyaAllah mereka akan bersama kita di bulan Ramadan ini dan akan mendirikan salat tarawih bersama kita insya-Allah. Dan seterusnya adalah para bilal salat tarawih kita di bulan Ramadan. Dan insya-Allah pada tahun ini sahur akan diadakan pada akhir bulan Ramadan, okay, daripada 25 Jun hingga 5 Julai. Dan sebelum itu kita akan sama-sama mendirikan solat qiyamul lail
okey, di masjid sebelum kita menjamu sahur lah pada hari tersebut. Okey, bermula qiyamul lail pada jam 4 suku pagi dan dipimpin oleh para hufaz undangan, insya-Allah. Dan sahur juga pada pukul 5 pagi, insya-Allah. Dan lain-lain program harian. Okey, yang pertama, tazkirah ringkas harian selepas solat zuhur oleh imam yang bertugas. Ibrah ataupun pengajaran ayat-ayat Al-Quran sebelum solat tarawih, dan ini akan dibacakan oleh para bilal kita sebelum kita mulakan solat tarawih. Dan tadarus untuk muslimin dan muslimat akan diadakan muslimah pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, dari 9 pagi hingga 11 pagi, dan juga tadarus muslimin selepas salat tarawih. Dan insya-Allah kita akan cuba untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tahun ini, insya-Allah. Khidmat-khidmat lain sepanjang bulan Ramadan, agihan bubur, iftar, sumbangan juadah iftar dan selepas tarawih. Seperti yang anda semua maklum, di dalam Masjid Darul Makmur ini, agihan bubur pada tahun ini dilakukan pada selepas solat zuhur, akan diagihkan dan diminta untuk datang secepat mungkinlah sebelum stok habis. Dan iftar insya-Allah muslimin di Dewan Serbaguna arah 1 dan muslimah di kawasan khemah arah 1 juga. Dan bagi jemaah yang ingin memberikan sumbangan juadah berbuka untuk dikongsi bersama, pun boleh memberikannya pada masjid, insya-Allah, dan akan kita sajikan kepada jemaah-jemaah yang lain. Dan seterusnya kita mempunyai, dan seterusnya adalah pembayaran zakat fitrah. Di kaunter zakat fitrah bayaran tunai sahaja. Kalau zakat fitrah tunai sahaja, daripada Isnin hingga Khamis dibuka daripada jam 11 tengah hari hingga 6 petang, dan selepas solat tarawih hinggalah 10:30 malam. Dan manakala hari Jumaat hingga hari Ahad akan dibuka 10 pagi hingga 6 petang, dan selepas solat tarawih hinggalah 10:30 malam. Dan petugas-petugas adalah seperti berikut. Untuk pembayaran zakat harta ataupun fidyah, fidyah pada tahun ini adalah sebanyak $1.30 sehari. $1.30 sehari. Dia naik 10 sen daripada tahun lepas. Dan pembayaran zakat harta boleh dilakukan melalui tunai, nets ataupun cek. Bagi siapa-siapa yang ingin membayar zakat harta, dan ianya dilakukan di pejabat umum masjid di Aras 2, dan ini adalah nama-nama petugas bagi zakat harta, insya-Allah. Dan di kesempatan ini juga kita juga memerlukan bantuan sukarelawan pada Ramadan kali ini. Dan tugas-tugas sukarelawan diperlukan untuk membungkus dan mengagihkan bubur setiap hari, menyediakan persiapan berbuka puasa, mengambil juadah berbuka puasa dari penaja, pembersihan selepas iftar dan solat tarawih, dan kunjungan muhibbah ke rumah kebajikan orang-orang tua. Jadi bagi sesiapa yang berminat untuk memberi sumbangan dan melakukan amal jariah dan kebaikan di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk melakukan seberapa banyak mungkin kebajikan untuk kita merapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan dengan ini insya-Allah saya akan mengundang Al-Fadil Al-Ustaz Ziauddin untuk menerangkan lagi beberapa slide berkenaan dengan tajaan
falyatafaddal. Jazakumullah khair. Tajaan bubur pada tahun ini seperti yang antum semua maklum, botnya ada di luar. Mungkin ramai di antara kita juga sudah pun menderma. Sampaikan pada Jumaat lepas ini saya diberitahu bahawa iftar, sahur dan juga bubur semuanya slot sudah diderma oleh jemaah. Alhamdulillah. Maka untuk pemberitahuan anda semua, daripada tahun-tahun lepas kita tambahkan juadah iftar dan juga bubur. Ini kerana memandangkan jemaah kita semakin ramai di Yishun, maka kita lebihkan bubur daripada 100 lebih hingga 103 ke 140 lebih. Alhamdulillah. Ini semua adalah dengan pemberian antum semua. Dan ini projek Ramadan termasuk banyak bahagiannya, bukan bubur, sahur dan iftar sahaja. Kita ada bahagian logistik, program dakwah dan pembangunan sosial, program pembelajaran dan administrasi dan lain-lain. Jadi total projek kita adalah 138,000, dan ini pecahan, dan pecahan semua detail ini sudah dicatat di dalam kalam makmur yang telah diberikan tadi. Kalau siapa yang belum dapat, time balik boleh ambil insya-Allah. Dan alhamdulillah hingga hari ini, pada hari ini jumlah diterima adalah 77,000. Alhamdulillah. Dan saya mewakili Masjid Darul Makmur untuk mengucapkan ribuan terima kasih untuk pemberian antum. Walhal ala kulli hal kita masih ada 61,000 yang kita perlu mengejarkan insya-Allah. Dan saya pasti jemaah akan support sepanjang bulan Ramadan. Dan untuk pengetahuan anda semua, kalau beratur, tempat beratur di office tu panjang sangat, kita ada tabung di board di belakang sana untuk terus derma terus insya-Allah. Dan semoga kita punya effort dan donation ini semua insya-Allah, semoga Allah SWT menerimanya. Qul taqabbal minna. Amin. Tahun ini juga kita menggalakkan para jemaah untuk membawa satu rakan pada setiap Sabtu ataupun Minggu, kawan rakan kerja ke, jiran ke, kenalan ke, yang bukan Islam, ajak beliau untuk bersama-sama iftar di masjid. InsyaAllah kita akan sediakan tempat. Dan setiap hari Sabtu dan Minggu kita menyiapkan iftar lebih. Ini untuk menggalakkan kita mengenalkan kepada orang-orang yang bukan Islam tradisi ataupun agama kita ataupun budaya kita yang penuh dengan hikmah, yang mana oleh kerana segelintir daripada kalangan orang-orang Islam buat fasad dan di sana dan di sini, tercemar nama baik orang-orang Islam yang sepanjang 1400 tahun telah dijaga oleh ulama-ulama dan ummah sebelum kita. Maka pada zaman sekarang kita haruslah menutupi keaiban tersebut dengan kerja-kerja yang baik yang kita dapat melakukan insya-Allah. Jadi ini adalah satu effort yang Masjid Darul Makmur buat. Saya harap hadirin semua mengambil perhatian. Hari Sabtu dan Minggu you can bring one of your non-Muslim friend to iftar together in the mosque, to teach, to show, and also to share the rahmah of Ramadan, which is not only for Muslimin but to the whole universe insyaAllah. Dan this is the kalam makmur yang tadi kita dah beri. This is the kalam makmur. Please collect. If you have not collected, please collect your kalam makmur, and you have the details and schedules and program details in it. It will be very useful to you insyaAllah. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kerana hadirin bersama kita dan hadirat sekalian.
dan tanpa membuang masa kita menjemput Al-Fadil Ustazuna wa Syekhuna TM Fauzi, Tengku Muhammad Fauzi, untuk menyampaikan kuliah beliau. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadrat Allah SWT dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita bersama-sama dalam rumah Allah ini. Jangan lupa kita berniat i'tikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, kita juga diberikan ganjaran pahala i'tikaf. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Belum. Lepas ni kita syabada lah, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, syukur pada Allah Ta'ala. Malam ini malam istimewa, malam nisfu Syaban. Saya nak ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan semua, congratulations, tahniah di atas keizinan Allah untuk tuan-tuan dan puan-puan berada dalam rumah Allah pada malam istimewa, malam nisfu Syaban. Apakah kelebihannya malam nisfu Syaban ini? Sebenarnya perkataan nisfu dari segi bahasa Arab, nisfu tu makna setengah. Jadi kalau nisfu Syaban tu setengah Syaban. Jadi kalau ada orang nama nisfu, maknanya setengah. Tapi kalau nama orang setengah saja jangan kita ketawakan. Setengah dia ni, bukan. Maknanya mak bapak dia tu mungkin dapat anak tu pada malam nisfu Syaban. Jadi ambil berkat nama nisfu Syaban. Tapi kalau sekali sebut nisfu setengah saja, memanglah orang pun rasa lain macam pula. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi malam nisfu Syaban ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Kalau Rejab, Allah Ta'ala anugerahkan pada malam istimewa, malam 27 Rejab. Apa yang ada malam 27 Rejab? Apa dia tuan-tuan? Tak dengar? Isra' Mi'raj. Alhamdulillah. Dan pada malam, pada bulan Syaban, Allah Ta'ala anugerahkan dengan malam nisfu Syaban. Dan pada bulan Ramadan, Allah anugerahkan dengan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi malam-malam setiap bulan ini ada dia punya keistimewaannya. Jadi bila malam nisfu Syaban ni, dia sebagai persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Jadi dengan ada nisfu Syaban, kita pun dah siap-siap ni. Lagi tinggal 2 minggu lagi Ramadan ni. Mari kita siapkan diri kita. Apakah perancangan Ramadan? Alhamdulillah, tadi kita dah dengarkan daripada ustaz kita bagaimana persiapan Masjid Darul Makmur untuk menyambut bulan Ramadan. Dan bukan Darul Makmurnya, tapi jemaah Darul Makmurnya membuatkan persiapan bersama. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sebenarnya malam nisfu Syaban ni, pada hari nisfu Syaban
ada berlaku beberapa peristiwa yang sangat menarik. Yang antaranya peristiwa yang menarik yang berlaku pada malam atau hari nisfu Syaban, pertama ialah bahawa terbelah bulan, sebelah di atas bukit Safa dan sebelah lagi di atas bukit Marwah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyampaikan dakwah di kota Mekah Al-Mukarramah, jadi orang-orang Quraisy mencabar Nabi, "Ya Muhammad, kalau betul kau seorang nabi, kau turunkan tu bulan, kau belahkan dia." Nabi sallallahu alaihi wasallam doa pada Allah. Nabi ni atas Jabal Abi Qubais, Nabi doa dan minta pada Allah, Allah turunkan bulan. Dan Nabi pun tetap bulan tu pecah belah dua, setengah ke atas bukit Safa, setengah atas bukit Marwah. Orang kafir tengok, wah betul lah Muhammad ni terror. Tapi kerana dia tak mau beriman, apa dia kata? Ini Muhammad sihir. Dah pula dia kata sihir. Tadi mencabar tapi dah kata sihir pula. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, iaitu berlakunya penukaran kiblat di Madinah pada siang hari nisfu Syaban. Jadi kita semua tahu bahawa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Baitul Maqdis, iaitu Isra Mi'raj, Nabi dan sekalian umat Islam sembahyang menghadap ke arah mana tuan-tuan? Baitul Maqdis. Itulah kiblat kita yang pertama. Setahun Nabi berada di Mekah, Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai di Madinah pula Nabi masih menghadap Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka mengejek, ini Muhammad ni tak ada kiblat, dia tompang-tompang kiblat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rasa tertekan, selalu menghadap ke langit, mohon mudah-mudahan Allah Ta'ala ubahkan kiblat ke arah Kaabah. Kenapa? Kerana Kaabah itu dibangunkan oleh bapa datuk nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi akhirnya berlakulah pada satu hari waktu Nabi sembahyang di dalam sebuah masjid Bani Salamah. Nabi sembahyang zuhur atau asar 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis. Pada rakaat yang ketiga datang turun wahyu firman Allah, perintah Nabi menghadap ke Mekah. Maka Nabi berjalan dalam saf itu menghadap ke arah selatan pula, ke arah Mekah. Berlakulah satu sembahyang 2 kiblat. Itulah masjid kiblatain, masjid 2 kiblat. Kalau ada antara kita yang sudah pergi Mekah, pergi Madinah, haji atau umrah, pasti akan sudah berziarah ke masjid kiblatain itu. Bilakah peristiwa itu berlaku? Iaitu pada nisfu Syaban. Nampak tuan-tuan, nisfu Syaban, hari nisfu Syaban. Dan demikian juga pada hari nisfu Syaban itu Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada Nabi kita, iaitu syafaat untuk umat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat susah hati. Susah hati apa? Memikirkan umatnya macam manalah di akhirat, bagaimana nanti mereka nanti kalau sekiranya ada dosa atau dicampak dalam neraka. Allah Ta'ala memberikan anugerah pada Nabi kita, ya Muhammad, besok ke akhirat engkau akan boleh memberi syafaat kepada umat Nabi, umat kau, selagi mereka ada iman, walaupun sebesar zarrah, sebesar debu sekalipun dalam hati mereka, akan kau boleh memberi syafaat kepada mereka untuk keluarkan mereka dari neraka. Alhamdulillah, ini semua kurnia Allah, dan berlaku peristiwa itu pada hari nisfu Syaban. Jadi nisfu Syaban ni dia adalah hari istimewa, bukan sembarang hari tuan-tuan, dan malam dia ialah malam istimewa. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alim-alim ulama kita, bila mereka mengamalkan sesuatu perkara, mereka mengamalkan dengan dalil daripada Quran dan hadis. Ustaz, mana dalil kata nisfu Syaban ada dia punya kelebihan? Ada dalil pada Quran, ada dalil pada hadis. Ada pun daripada Al-Quran, ayat yang ketiga daripada surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Jadi malam diberkati itu malam apa ya?
Jadi alim-alim ulama tafsir ada berbeza pendapat. Ada antara mereka mengatakan seperti Qatadah, Ibnu Zaid dan kebanyakan mufassirin ialah malam Lailatul Qadar. Ini memang semua kita pun dah tahu, Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tetapi ada juga ulama tafsir iaitu Ikrimah dan sebagai mufassirin mengatakan ayat ini malam yang berkat itu ialah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban macam mana pula? Ada pula malam nisfu Sya'ban turun Quran, ada pula malam Lailatul Qadar turun Quran. Jadi untuk supaya kita mengenal malam nisfu Sya'ban ni, sebenarnya dia ada dia punya kelebihan dia. Dia ada nama dia yang istimewa, seperti mana yang dinamakan oleh sebagian alim ulama bahawa nisfu Sya'ban ini dinamakan dia juga Lailatul Mubarakah, malam yang diberkati. Dinamakan dia juga Lailatul Bara'ah, malam kelepasan dari api neraka. Jadi malam ini siapa yang doa minta lepas pada api neraka, akan Allah tuliskan nama dia, iaitu malam kelepasan dari api neraka. Dan dia juga dinamakan dia tu iaitu Lailatul Rahmah, malam rahmat. Kenapa? Kerana malam ini Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya seluas-luasnya kepada hamba-hamba dia yang berdoa. Dan malam ini juga dinamakan dia Lailatul Sak. Apa tu sak? Iaitu anugerah ketetapan, iaitu Allah Ta'ala menentukan di malam ini sepanjang setahun yang akan datang apa yang berlaku pada diri kita. Apakah akan kena musibah ataupun kebaikan, apakah rezeki dia sempit atau dilapangkan, apakah dia kena aksiden atau dia selamat, apakah dia akan mati atau panjang umur. Semuanya bila dia tetapkan pada malam nisfu Sya'ban. Ustaz, kan kita dah tahu malam nisfu Sya'ban ni kalau dibandingkan dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar lah yang sebenar-benarnya. Jawapan kita, kedua-dua ada kelebihannya, tak ada kesusahannya, kerana Allah Ta'ala memberikan semua kebaikan tu di mana Allah kehendaki. Kita nak mencari Lailatul Qadar, kita tak tahu, mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25, mungkin malam 27, mungkin malam 29. Mana satu ni? Alamak, aku pun tak tahu tetapi untuk kita nak mencari nisfu Sya'ban, bila malam nisfu Sya'ban? Ini malam, tak payah fikir-fikir lagi. Alhamdulillah, ini satu rezeki Allah Ta'ala beri. Kalau kita nak berdoa malam Lailatul Qadar, tercari-cari kita, tapi malam nisfu Sya'ban tak payah cari. Inilah dia. Habis ustaz ni macam mana ayat Quran ini kata Quran turun dalam Lailatul Qadar, habis ini ada kata pula Quran turun pada malam nisfu Sya'ban. Dalam kitab Sawi Jalalain, ulama-ulama telah membuatkan penghimpunan kedua-dua penafsiran itu dengan mengatakan malam nisfu Sya'ban disalinkan dari Lauh Mahfuz kepada Al-Quran. Setelah 40 hari maka Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Jadi makna di sini tuan-tuan, nombor berapa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebenarnya malam nisfu Sya'ban ni malam anugerah. Anugerahnya bukan semua orang dapat special anugerah, tapi dah garanti ada salah satu pada tuan-tuan pasti dapat anugerah dia. Siapa dia tuan-tuan? Masya Allah, luar biasa. Yang punya kenderaan SJS Singapore, Johor Singapore 1087 Amerika. Wah, ini orang dapat anugerah instant cash, dapat anugerah Allah dengan silalah alihkan sekejap kereta dia. Terima kasih tuan-tuan. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itulah kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Tiba-tiba saja kita pula dapat nama kita. Alhamdulillah, tak payah minta-minta dah dapat. Baiklah, jadi alim ulama kata pada malam nisfu Sya'ban, Quran yang dimana telah termaktub dalam Lauh Mahfuz disalinkan kepada lembaran-lembarannya. Kemudian setelah 40 hari, kalau setelah 40 hari, sekarang ni tuan-tuan 15 Sya'ban, lepas 40 hari bulan apa ya? Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, maka pada malam Lailatul Qadar turunlah Al-Quran
daripada Lauh Mahfuz itu diturun ke langit dunia, diletakkan dalam tempat yang dinamakan Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Daripada situ turunlah 5 ayat yang pertama daripada surah Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kita dah tahulah ayat yang pertama yang turunkan oleh Allah, dan seterusnya satu peristiwa demi satu peristiwa, ayat demi ayat diturunkan sampai komplit 23 tahun sebanyak 30 juz Al-Quran. Jadi begitulah alim ulama kita menghimpunkan kedua-dua tafsir. Al-Quran memang benar diturunkan pada malam nisfu Sya'ban dan juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Baiklah, apa lagi kelebihan malam nisfu Sya'ban yang disebut oleh Allah? Ayat sambungannya, ayat keempat daripada surah Ad-Dukhan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dibahagikan ketetapan sekalian urusan. Jadi pada malam ini Allah tetapkan sekalian urusan apa yang akan berlaku pada diri kita sampailah tahun hadapan. Tapi kita kan ustaz, semua kita dah tahu yang kita punya nasib kita, ajal maut kita semua sudah ditulis oleh Allah dalam perut ibu kita. Macam mana pula Allah nak tuliskan pula pada malam nisfu Sya'ban? Jawapan kita bahawa sebenarnya Allah Ta'ala berkuasa untuk mengubahkannya kalau Allah kehendaki. Kenapa? Sebab Allah sendiri telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-39, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisi dialah ummul kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, andai kata memang dah ditulis pada tahun ini kau akan jatuh patah kaki, tapi pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, tuan-tuan tadi baca Yasin, minta selamat, ya Allah jauhkan pada musibah balak bencana, Allah Ta'ala kabulkan. Nah, padam, tak jadi. Itu kuasa Allah. Allah yang menentukan. Kenapa? Allah yang sebut yamhullahu ma yasha. Allah padamkan apa yang dia kehendaki dan Allah kekalkan apa yang dia kehendaki, dan di sisi Allah lah ummul kitab. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kita doa pada Allah. Jangan kita alah kalau aku nak sakit memang sakit lah, kalau nak aksiden memang aksiden. Iyalah, kau mintalah pada Allah. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Kalau kau tak minta, tak dapatlah apa yang kau nak. Ya tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu banyak hadis-hadis, antaranya yang saya nukilkan untuk malam ini ialah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana baginda bersabda, apabila malam nisfu Sya'ban maka beribadahlah kamu pada malamnya. Jadi malam nisfu Sya'ban Nabi pesan apa? Ibadat pada malamnya. Kalau boleh jangan tidur malam ni, daripada sekarang sampai ke subuh. Ustaz, betul ke ni? Betul. Ini bukan main-main. Kenapa? Malam anugerah Allah nak bagi. Ibarat kata tuan-tuan dan puan-puan, raja nak bagi anugerah, nak bagi duit percuma, million of dollars. Habis macam mana? Kau kena line up depan istana raja tu. Raja nak bagi besok pagi, tapi kau kena line up pasal orang beratur banyak ni, nak kena ambil nombor. Tak apalah, aku berdiri pun diri, tak apalah. Pasal nakkan dapat anugerah dia raja. Ini Allah nak beri kepada kita tuan-tuan. Apa kau nak? Maka Allah nak beri pada malam nisfu Sya'ban. Jadi Nabi pesan, kalau boleh malam itu kau bangun malam. Kalau tak dapat sepanjang malam, kita tidur sekejap, malam-malam pukul 2, pukul 3 kita bangun tahajud. Jangan terkejut, tak tahu besok dah subuh. Allah, jangan tuan-tuan. Besok pun holiday hari Ahad, kita bangun ibadat pada Allah. Dan Nabi pesan lagi, ya apa dia? Dan puasalah pada harinya, hari nisfu Sya'ban. Disuruh kita puasa. Bila tu hari nisfu Sya'ban? Besok. Besok 15 Sya'ban. Jadi kita sunat puasa. Niat apa ustaz nak kita puasa tu? Niat aku puasa sunat esok hari nisfu Sya'ban kerana Allah. Kemudian kita puasalah.
kenapa ni diberikan kelebihan yang begitu besar sekali? Kerana apa? Allah Ta'ala turunkan malaikatnya pada waktu maghrib hingga langit dunia. Sebab tu tadi kita baca Yasin lepas maghrib, tuan-tuan. Sebab dia bermula malam nisfu Syaban daripada maghrib. Maghrib ni malaikat dah penuh dah satu dunia ni. Apa yang malaikat kata? Iaitu mereka berkata, tidakkah yang meminta ampun agar Allah ampunkan dia? Tidakkah yang meminta rezeki agar Allah rezekikan dia? Tidakkah yang terkena bala agar Allah selamatkan dia? Tidakkah sampailah masuk subuh. Jadi malaikat ni Allah Ta'ala suruh pergi merata dunia, pergi tanya pada hamba-hamba Allah ni, nak apa Allah nak bagi ni. Tapi sayangnya kita tidur pula. Allah, rugilah. Raja sekalian alam nak bagi hadiah, tanya lagi kita pula tidur. Nampak tuan-tuan? Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita dah berdoa juga tadi. Ustaz tadi kita baca Yasin, kita pun ada doa. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan semua hajat tuan-tuan dan puan-puan dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita nak buat tambahan lagi, lepas ini balik rumah rehat sekejap, bangun tahajud, semayang, baca Yasin, berdoa lagi pada Allah Ta'ala. Kita punya macam-macam masalah dalam hidup, kita minta pada Allah. Dan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diri solat pada satu malam dan baginda melamakan sujudnya sehingga aku sangka baginda telah meninggal dunia. Maka aku gerakkan ibu jari kakinya dan dia pun bergerak. Nabi hidup lagi ni. Maka aku pun mendengar baginda berdoa dalam sujudnya, ya Allah, aku berlindung dengan keampunanmu dari azabmu, dan aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan rahmatmu darimu. Setelah selesai salat, baginda bertanya, wahai Aisyah, tahukah engkau malam apa ini? Aku jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, innallaha yattali'u ala ibadi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Yang artinya, ya, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka diampunkan kepada mereka yang memohon keampunan dan merahmati mereka yang memohon rahmat Allah, dan Allah meninggalkan orang yang hasad dengki seperti mana mereka. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi malam ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sujud lama minta pada Allah. Jadi kita pun boleh, kita semayang dalam sujud, kita minta pada Allah. Sebab apa? Sebab seseorang hamba tu dekat dengan Allah dalam masa sujudnya. Inna ahadukum aqrabu ila rabbi fi sujud fa aktsiru minad du'a, al-kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya seseorang kamu sangat dekat kepada Tuhannya sewaktu dia dalam sujud, maka perbanyakkanlah doa. Tapi doa tu dalam bahasa Arab yang kita ingat, yang kita hafal. Ustaz tak tahu bahasa Arab ni, saya ni banyak hajat. Kita minta pada Allah dalam hati kita. Sebab kita kalau bercakap dengan lidah kita dengan bahasa yang lain pada bahasa Arab, batal sembahyang kita. Kita minta dalam hati apa hajat kita. Dan Allah Ta'ala tinggalkan orang yang hasad dengki seperti mana mereka. Apa maknanya? Orang yang hasad dengki, Allah Ta'ala tak layan dia, tak layan dia punya doa, tak beri dia rahmat, tak beri dia pengampunan. Sebab tu kita tuan-tuan, jangan ada sifat hasad dengki, jangan ada sifat geram, dendam. Ni aku ni, nanti dia itu buat aku balas dia balik. Nanti kena dia. Jangan kita dendam dengan kawan saudara mara kita. Jangan kita ada sifat hasad dengki. Tengok orang tu ada kelebihan, kita rasa dengki dengan dia. Jangan. Orang yang macam ini tak dapat apa-apa pada malam daripada nisfu Sya'ban ini. Dan begitu pula dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa taala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Yang artinya, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala, yaitu rahmatnya, pada malam nisfu Sya'ban turun ke langit dunia, diampunkan lebih banyak dari rambut kambing-kambing kabilah Kalb. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa maknanya? Kambing ni tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak bulu dia? Tak terkira ustaz, tak pernah kira pun. Kita tahu makan daging kambing saja sedap. Nasi berani dam kambing, wah, power. Tapi berapa banyak bulu dia? Mungkin ribu-ribu lah, daripada ujung tanduk sampai ujung ekor. Tetapi Allah Ta'ala akan berikan pengampunan kepada hamba dia sebanyak mana bulu kambing yang ada pada badannya daripada kabilah kalb. Kabilah kalb ni apa dia? Kabilah tu satu golongan kaum bangsa Arab, dan di mana kaum ini mempunyai kambing yang paling banyak di antara golongan orang-orang Arab. Jadi kalau sekira satu ekor kambing mungkin ribuan bulu di atas badannya, maka gambarkan kalau beribu-ribu kambing, berapa banyak, mungkin berjuta-juta bulu yang ada di atas kambing-kambing tersebut. Begitulah pada malam ini Allah memberikan pengampunan berjuta-juta hamba-hamba Allah yang memohon ampun, ya Allah ampunkan kami, ya Allah. Allah ampunkan dia. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam nisfu Sya'ban yang penuh rahmat dan barakat ini, kami beriman dengan apa yang Kau telah sampaikan melalui Nabi kami. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami, ya Rahman. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami, keluarga kami, ya Rahim. Ampunkanlah sekalian guru-guru kami, ya Arhamar Rahimin. Dan ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati dengan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mintalah pada Allah tuan-tuan, bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali, tak apa. Dan demikianlah dalam hadis riwayat daripada Ibnu Majah, daripada hadis Abi Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melihat dengan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban, maka diampunkan sekalian makhluknya melainkan orang musyrik atau orang berdendaman. Jadi orang kafir yang musyrik tidak dapat pengampunan Allah. Orang yang ada dendam dalam hatinya kepada saudaranya tak akan dapat pengampunan Allah. Jadi mungkin antara kita ada, aku ni rasa geram dengan adik-beradik aku, kawan aku, sudahlah aku tak mau simpan lagi, ya Allah maafkanlah aku tak mau simpan lagi sifat-sifat ini. Kalau kita ada simpan sifat ini, tak ada pengampunan Allah untuk kita tuan-tuan. Dan bukan itu saja, dalam riwayat Abu Umamah ditambah, atau orang yang memutuskan silaturahim. Adik-beradik bergaduh, kenapa? Bapa meninggalkan harta, semua nak lebih, semua nak lebih. Marah adik-beradik itu, kau bukan abang aku, kau bukan adik aku. Jangan. Orang yang putuskan silaturahim malam nisfu Sya'ban yang penuh rahmat dan pengampunan Allah, orang yang putus silaturahim tak dapat pengampunan Allah, tak dapat rahmat Allah. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau kita ada tercakap perkataan itu pada adik-beradik kita, malam ni kita telefon, bang, saya minta maaf bang, saya terlepas cakap yang tak sepatutnya bang, saya minta maaf, inilah kesalahan saya, kebodohan saya. Adik, minta maaf adik, saya abang tapi saya dah cakap macam tu dengan kau, aku tak mengaku kau adik aku, tapi aku minta maaf lah, malam ni nisfu Sya'ban, semoga Allah ampunkan semua kita. Macam tu, jangan kita simpan lagi. Kalau kita simpan, kita putus silaturahim, kita orang yang rugi tuan-tuan, tak dapat apa-apa kelebihan. Ataupun orang yang derhaka pada ibu bapanya. Nampak tuan-tuan, derhaka pada mak bapak ni bukan makna kita bergaduh maki hamon. Kita buat sesuatu yang ibu kita, ayah kita rasa kecil hati, kita cakap, apalah mak, mak rasa, alamak kenapa anak aku marah dengan aku ni, kenapa dia tengking aku. Dah rasa kecil hati ibu ni, anak ini dosa besar, sampai malam nisfu Sya'ban tidak diampunkan Allah. Habis ustaz, macam mana ustaz, saya tak tahu ni saya ada buat salah ke tidak dengan mak. Ada salah ke tak ada salah, telefon mak, malam ni malam nisfu Sya'ban mak, saya minta maaf mak, saya minta ampun mak, kalaulah sekira saya ada buat salah. Ayah, malam ni malam nisfu Sya'ban ayah, saya minta maaf ayah kalau saya ada keluarkan perkataan yang menyakiti atau tersinggung hati ayah, minta maaf. Ustaz, saya tak ada dosa dengan mak ayah saya tak buat apa-apa. Walaupun kita kata kita tak dosa, mana kita tahu, orang tua tu simpan dalam hati,
Allah, anak aku buat aku macam ini, simpan dalam hati. Dosa anak ini tak ada diampunkan oleh Allah walaupun pada malam nisfu Syaban. Dan demikian juga yang tak dapat pengampunan yang berterusan dengan zina, na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan, beberapa golongan orang yang tak mendapatkan kelebihan malam nisfu Syaban. Jadi malam nisfu Syaban ni, setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis-hadisnya, ada juga yang alim-alim ulama menilai hadis itu dhaif, tapi ada juga alim-alim ulama yang menilai hadis itu hasan, dan ada juga hadis-hadis yang lain yang alim ulama kita menilai hadis itu sahih. Jadi dalam perkara ini bahawa alim-alim ulama setuju, walaupun dia berbeza darjat hadis ini, tapi oleh kerana dia hanya fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amal, boleh diamalkan, boleh kita ambil dan kita amalkan dia. Dan ini terbukti, bukan kita hari ini yang amalkan dia, daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in, orang yang dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan, wa lailatun nisfi min Sya'ban kana sahaba wa tabi'un min ahli Syam, yaitu pada malam nisfu Sya'ban adalah sahabat dan sebahagian tabi'in dari negeri Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan selain mereka mengagungkannya dan bersungguh-sungguh beribadah pada malamnya. Jadi perkara ini, beribadah, beramal pada malam nisfu Syaban, bukan baru kita buat, bahkan pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, orang-orang generasi yang kedua, ketiga yang dekat dengan Nabi SAW mengamalkannya. Jadi kalau kita hari ini tuan-tuan, mungkin kita rasa nak buat apalah, ini ada orang kata ini bid'ah, ini tak ada dalam Islam, ini semua khurafat. Kita lihat pada alim-alim ulama kita, apakah yang dikatakan oleh alim-alim ulama kita. Daripada ulama-ulama kita 4 mazhab, kita lihat apa pendapat mereka. Yang pertama daripada mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa kata Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, balagana anna du'a yustajabu fi 5 layal. Artinya, yaitu telah sampai kepada kami bahawa doa sangat mustajab pada 5 malam. Yang pertama malam Jumaat, yang kedua malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang keempatnya malam awal Rajab, dan kelima malam nisfu Syaban. Imam Syafi'i hidup tahun 150 Hijrah, dekat dengan zaman para alim ulama dan sahabat-sahabat. Telah sampai kepada beliau berita tentang kelebihan doanya mustajab pada malam nisfu Syaban. Kalau kita tanya diri kita, siapa Imam Syafi'i? Satu dunia sekarang mengenal Imam Syafi'i. Maaflah tuan-tuan, kadang-kala ilmu kita habuk pun tak ada kalau dibanding Imam Syafi'i. Tapi kadang-kala kita lupa ulama-ulama kita. Dan apa pula pendapat ulama Hanafi mengenai mazhab Hanafi telah menyebutkan, iaitu sunat hidupkan malam nisfu Syaban. Ulama Hanafi Al-Imam Ghanawi dan Imam Munla Kasru dan Imam Ibnu Abidin dan lain-lain telah mengatakan, Ibnu Najim fil Bahri Ra'iq, yaitu daripada kitab yang bernama Bahrul Ra'iq, dan daripada malam-malam disunatkan agar dihidupkan dengan ibadat ialah malam pertama bulan Ramadan, dan 10 malam pertama bulan Ramadan, dan malam-malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan malam nisfu Sya'ban seperti yang telah datang hadis dengannya. Dan demikian pula dalam mazhab Maliki menganggap sunat hidupkan malam nisfu Sya'ban. Panjanglah tuan-tuan ya, kalau kita nak pergi one by one. Semua ulama 4 mazhab setuju bahawa malam nisfu Sya'ban sunat kita hidupkan dengan amalan-amalan. Bahkan yang pelik lagi, iaitu telah berkata, iaitu seorang ulama yang masyhur yang kuat mengkritik amalan-amalan bid'ah. Siapa dia? Iaitu Imam Ibnu Taimiyah. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah yang masyhur dengan kekerasannya, sehingga pernah menyalahi ijma' umat, sehingga dia menyalahi 60 ijma' umat, seperti yang dikatakan oleh Hafiz Wali Allah Al-Iraqi. Telah berkata Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwanya, apa dia kata? Adapun malam nisfu Sya'ban telah diriwayatkan akan kelebihan oleh beberapa hadis dan riwayat yang telah dinukil dari segolongan dari salaf
ulama-ulama terdahulu bahawa mereka bersolat pada malam nisfu Sya'ban, maka solat seorang pada malam itu telah berlaku dari kalangan salaf dan ada baginya hujjah, ada dalil, maka janganlah diingkari seperti yang demikian itu. Subhanallah. Ibnu Taimiyah ni, maaf kata, kalau bagi orang-orang yang fahaman-fahaman Wahabi Salafi, macam perkataan dia tu macam hadis. Wah, ini kata Ibnu Taimiyah ni. Ibnu Taimiyah kata, tapi dalam bab malam nisfu Sya'ban, Ibnu Taimiyah kata jangan kamu ingkar kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Tapi sayangnya yang golongan ini tak mau pula pakai kata Ibnu Taimiyah yang kata kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tak apalah, kita doakan mudah-mudahan mereka juga mendapat taufik dan hidayat daripada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah tuan-tuan, kalau kita dah kata bahawa malam nisfu Sya'ban ni ada kelebihan, habis Ustaz, ada hadis ke Nabi suruh kita baca Yasin? Ada hadis ke Nabi suruh kita baca ramai-ramai? Nampak tuan-tuan, mungkin orang nak menyalah-nyalahkan kita, dia persoalkan kita punya amalan. Ulama-ulama kita tuan-tuan, bila dia buat sesuatu amalan, dia bukan buat kosong, dia ada sandaran dia. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, artinya tidak berhimpun sesuatu kaum dalam rumah dari rumah-rumah Allah seperti kita dalam masjid, membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun atas mereka sakinah, ketenangan, dan diselubungi rahmat, dikerumuni oleh malaikat, dan Allah memuji mereka di sisi para malaikatnya. Dan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Masya Allah, kita buat apa tadi? Kita baca Yasin. Yasin tu apa? Al-Quran. Nah, sekarang kita ada apa? Sekarang kita ada pengajian pula, membicarakan hadis dan Quran dan alim-alim ulama. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, keliling kita ni malaikat yang berhimpun. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini malaikat Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita. Kita diselubungi rahmat, dan Allah memuji-muji orang-orang yang duduk dalam majlis ini di sisi para malaikatnya. Alhamdulillah, syukur ya Allah, kau telah beri kami taufik dan hidayat untuk hadiri pada majlis malam nisfu Sya'ban di rumahmu yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah dia. Jadi kalau kita berhimpun beramai-ramai baca Al-Quran, tak ada salahnya. Ini memang Nabi sebutkan. Dan demikian pula tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau sekiranya malam ini malam yang perlu kita hidupkan dengan ibadat, maka inilah antaranya kita beribadat. Ada juga orang kata, kenapa kamu nak baca Yasin, kenapa baca Quran, tak boleh zikir yang lain-lain? Kita mengatakan Quran ni ada kelebihan. Nabi bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Al-Quran kerana dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi kita baca Yasin, Yasin daripada Al-Quran. Habis Ustaz, kenapa mesti Yasin? Kenapa kalau kita tak baca Yasin, kita baca surah lain tak boleh ke? Jawapan kita, kenapa kita baca Yasin, memang ada kelebihannya. Kenapa? Sebab likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Nabi bersabda, iaitu sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada hati, dan hati Al-Quran ialah Yasin. Dan sesiapa yang membaca Yasin sekali, maka Allah tuliskan baginya pahala membaca Al-Quran 10 kali ganda. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Subhanallah. Jadi Yasin ini jantung hati Al-Quran. Kita ni manusia, boleh hidup kalau tak ada mata, buta. Boleh hidup kalau tak ada telinga, tuli. Boleh hidup kalau tak ada lidah, bisu. Boleh hidup tak ada kaki tangan, kodong. Tapi boleh hidup tak kalau tak ada jantung hati? Mana boleh hidup Ustaz? Matilah dia. Begitulah nak menunjukkan Al-Quran, jantung hati dia ialah Yasin. Jadi Yasin ni yang paling utama sekali dalam Quran, yang paling afdal sekali, sehingga Nabi sebut siapa baca Yasin seperti dia khatam 10 kali Al-Quran, dia khatam. Nah, tadi kita baca berapa kali Yasin? 3 kali. Jadi kita malam ini Allah dah tulis berapa kali khatam tuan-tuan? Berapa kali? 30 kali khatam. Alhamdulillah. Kita bulan puasa nak khatam 1 kali pun terkial-kial.
Oh, pagi baca, malam baca, sampai akhir Ramadan pun tak khatam juga. Alamak, nampak? Tapi malam ini kita sudah ditulis Allah pahala 30 kali khatam. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan di rumah nak baca Yasin, alamak, tak ada masa ataupun baca Yasin sekali cukup, tak payah 3 kali pasal apa? Pasal malas. Tapi bila kita beramai, semangat kita. Kenapa kita beramai bila semangat? Ada kawan kita sebelah kanan kita orang yang kuat iman, orang sebelah kiri kita orang ahli zikir. Jadi dia punya power dia tu, dia punya electric shot kena pada kita, kita pun jadi semangat. Dapat elektrik iman, dapat elektrik semangat. Jadi dengan tu, sebab tu walaupun kita baca 3 kali Yasin, sekejap kita baca daripada maghrib sampai isyak dah habis dah. Masya Allah. Kalau kat rumah nak baca sekali pun susah. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita datang ke masjid, kita baca Yasin bersama-sama. Nabi sendiri pun telah sebut Yasin 5 quri'allah. Yasin itu untuk apa dibacanya? Jadi kalau kita tadi sebelum kita baca Yasin, kita niatkan nak murah rezeki, niat panjang umur, niat supaya sembuh penyakit, niatkan jauh pada musibah balak bencana. Kenapa Ustaz? Sebab Nabi dah sebut bila kita baca Yasin, apa yang kita niat Allah akan bagi. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun bila ada sesuatu masalah, susahlah Ustaz, orang masalah lah, kat tempat kerja masalah lah, ini ada problem ini isteri pula tak balik rumah problem ini anak pula dah lari pada rumah. Baca Yasin, minta pada Allah, ya Allah, dengan berkat aku nak baca Yasin, ya Allah, kau selamatkanlah aku daripada musibah yang aku hadapi, ya Allah, kau melembutkanlah hati isteri aku ni supaya dia baik dengan aku ini, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku ni supaya dia balik rumah. Kemudian kita pun baca Yasin. Itu Nabi dah janji. Sebab tu ulama-ulama kita telah set dah siapkan dah macam mana cara kita nak membuat malam nisfu Syaban. Baca ayat yang paling mulia, surah Yasin. Niatkan niatnya setiap sesuatu daripada kita baca Yasin itu. Subhanallah tuan-tuan. Habis Ustaz, kenapa nak baca 3 kali sekali tak boleh ke? Mungkin ada orang tanya. Jawapan kita tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau sesuatu benda yang baik, Nabi suka buat 3 kali. Tuan-tuan ambil air semayang, basuh muka berapa kali? 3 kali. Basuh tangan berapa kali? 3 kali. Semua 3. Kenapa? Sebab Nabi suka kalau benda yang baik Nabi ulang 3 kali. Doa pun macam tu. Bila doa yang baik Nabi ulang 3 kali. Nah, ulama kita mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam nisfu Syaban bukan setiap bulan, bukan 2-3 bulan sekali, setahun sekali. Takkanlah tak boleh baca Yasin 3 kali. Mari kita baca Yasin 3 kali dengan niat yang tertentu. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada apa yang telah kami lakukan pada malam ini. Maafkanlah atas kelemahan dan kekurangan kami, ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat hadirin dan hadirat, dan makmurkanlah Masjid Darul Makmur ini, ya Allah, dan jadikanlah dia amalannya berkekalan sampai ke yaumul qiyamah, ya Rahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kesilapan kami dalam membaca Yasin. Maafkanlah kami kalau ada kurang adab kami dengan ayat-ayat suci-Mu. Terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami, dan pertemukanlah kami dengan baginda Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan matikanlah kami semua di dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukuplah sampai situ saja. Minta maaflah dalam penyampaian saya, mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya ke tidak? Maafkan ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada lembaga pentadbir Masjid Darul Makmur yang sudi menjemput saya, dan semoga dengan Allah terima semua doa kita. Wa quli qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.